Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, yang Maha Luas rahmat dan kasih sayangnya. Dalam masa yang sama, Dia juga Allah yang Maha keras azabnya bagi musuh-musuhnya dan yang menghumban orang-orang yang kafir ke dalam api neraka. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita masih dapat meneruskan Ramadan kita, yang mana kita dapat puasa di siangnya dan berqiyam di malamnya. Malah kita dapat makan macam-macam juadah. Silalah makan, banyak lagi makanan tu habiskan. Kerana sesungguhnya makan di waktu malam Ramadan adalah ibadah, kerana ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dah, minumlah sampai bila? Sampai jelasnya beza antara benang putih dan benang hitam, iaitulah terbitnya fajar. Jadi sebab tu kata Ibn Rajab Al-Hambali, Ramadan ni semuanya ibadah. Siangnya kita dapat pahala sabar dengan berpuasa, malamnya kita dapat pahala syukur dengan makanan. Siangnya naharuhu sa'imun sabir, walailuhu ta'imun syakir. Siangnya dia berpuasa dan bersabar, malamnya dia makan dan bersyukur. Dan itulah sifat Ramadan. Selain daripada itu ialah kita dapat qiyam di bulan Ramadan. Maka pada malam ini tazkirah ringkas kita ialah berkait dengan mengagungkan Ramadan. Ramadan ni memang kena agung. Semua kita tahu dah bab tu. Keagungan Ramadan pada masa yang Allah Ta'ala tetapkan, daripada awal masuk Ramadan sehinggalah berakhir Ramadan. Setiap detik masa, setiap perkara yang berlaku dalam Ramadan, dia akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, mudah-mudahan sebagai ibadah. Cuma dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya di bulan Ramadan, terutamanya di bulan Ramadan, maka beribadahlah dengan kapasiti ibadah yang paling maksimum, dengan sifat ibadah yang paling maksimum, dan bukan sekadar kita orang panggil buat lebih kurang. Macam orang berniaga. Orang berniaga di bazar Ramadan, nak berniaga betul-betul. Jangan buat karipak asal boleh jual. Sorry, asal nampak rupa karipak, tapi bila makan tak rasa karipak. Niaga. Kita marah orang berniaga dalam bulan Ramadan. Oh, masa ni baru nak berniaga. Kita makan dia punya karipak dia, kita rasa macam Allahu Akbar. Berasa kita tahu orang ni musim Ramadan baru jual ni. Betul tak? Agak-agak kita beli tak buat kali kedua, agak-agak kita beli tak kali ketiga. Lah. Ini pada perkara yang melibatkan perut kita. Padahal perut ni masuk sekejap, lepas tu keluar balik. Ibadat dalam Ramadan jangan jadi seperti orang yang berjual di bazar Ramadan. Waktu nak Ramadan, waktu itulah nak jual. Maka dalam ibadat Ramadan, kita memperbaiki ibadat sebelum Ramadan. Buat betul-betul. Saya baru ni, anak saya ambil cerita. Anak yang nombor 2.
Dia pairing dengan abang dia nombor 1. Dia jadi tok imam tarawih. Bila dia jadi tok imam tarawih, malam pertama saya pergi. Si abang jadi imam dulu, kemudian si adik jadi imam. Si adik jadi nombor pertama, si abang jadi nombor 2, lepas tu witir saya ambil lah. Lepas pada tu, esok tu mak saya kata, hak adik tu tak payah lagi lah jadi imam. Hak adik tu tak payah jadi imam, biar abang yang jadi imam, dia kata. Pasal apa dia tak jadi imam? Dia kata tak luluh lagi bacaan dia. Saya pun tak apalah. Esok kali tu tak hantar tu. Pasal apa? Pasal Ramadan bukan waktu untuk kita sia-siakan ibadah. Hanya kerana nak cuba-cuba. Hanya kerana kita nak test. Kita telah merendahkan nilai Ramadan apabila kita menjadikan dia sebagai satu tempat untuk kita baru nak cuba-cuba, baru nak belajar-belajar. Lebih baik kalau kita kata sebagai contoh. Banyak orang masa bulan Ramadan, terutamanya budak-budak tahfiz dan sebagainya, atau orang baru belajar, dia pun macam style pak kita jugalah. Kadang kita jadikan solat tarawih adalah waktunya untuk kita berlatih. Dan kita berlatih tu waktu real ibadat Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada saya konsep yang salah. Ramadan bukan waktu berlatih. Para salafus salih kalau nak berlatih sebelum Ramadan. Kita nak training sebelum Ramadan. Pasal apa? Ramadan bukan waktu untuk kita sia-siakan dengan perkara-perkara yang baru kita nak buat. Kita nak khusyuk dalam solat. Kita nak ibadat kita diterima oleh Allah. Kita nak agar Allah Subhanahu Wa Taala menilai kita dalam sebaik-baik ibadah. Orang qiyam sampai bekak kaki. Orang baca Quran sampai bermuka-muka surat. Orang macam-macam. Kerana agungnya Ramadan dalam sisi mereka. Kerana agungnya salat dalam hati seorang mukmin. Kerana agungnya Allah Azza wa Jalla bila kita bermunajat kepada Allah, bila kita salat Allahu Akbar, kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau tiba-tiba kita menghadap raja. Apakah waktu kita nak pergi depan raja, waktu tu baru kita nak training? No. Kita rehearsal berpuluh-puluh kali dah supaya tak berlaku kesilapan di depan sang raja. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu Ramadan agung, terlalu agungnya Ramadan. Berbalik kepada macam mana mengagungkan Allah Azza wa Jalla dalam bab ibadah. Pertama, bila kita salat, hatta salat sunat, waktu kita salat, contohnya di musalla atau di masjid tempat salat, salatlah dengan salat yang paling sempurna yang kita boleh buat. Biarlah kita ni memimpin 2 orang. Kita jadi imam untuk 3 orang. Kita jadi imam untuk 1 orang. Tetap saja kita memperelokkan pergerakan salat kita. Kerana apa? Kerana waktu tu kita tak kira yang di belakang kita, tapi kita menilai siapa yang ada di depan kita. Yang 2 ko, yang 3 ko, yang 100 ko, yang 1000 ko, semua duduk belakang. Mereka tu bergantung kepada imam. Kita nak nilai bukan dia. Oh, kita baca sedap. Oh, dia puas hati. Tok imam lepas sembahyang, tak ustaz baca hari ni. Bukan itu maksud kita dalam ibadah. Bila kita beribadah kepada Allah, nombor 1, hak depan. Hak belakang tak kira. Seorang ada, hatta tak ada orang belakang pun, kita masih berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Pertama, perbaiki salat kita. Walau di mana saja kita berada. Terutamanya dalam salat fardu. Jaga pergerakan salat. Hadis yang cerita tentang orang yang rosak salat dia. Salat depan Nabi SAW. Habis dia salat depan Nabi, dia datang jumpa Nabi bagi salam.
Nabi jawab salam, Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Patah balik semula. Ulang kembali salat kamu, kerana tadi kamu belum lagi salat. Dia ulang sekali lagi salat dia. Kemudian dia datang jumpa Nabi. Nabi kata kepada dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik semula. Ulang salat kamu, kamu belum lagi salat. Datang kali ketiga, lepas dia ulang lagi salat ketiga, Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Patah balik, ulang balik salat kamu, kamu belum lagi salat. Lalu selepas daripada 3 kali kena ulang juga, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan aku bagaimana aku nak salat. Sehingga Nabi SAW ajarkan kepada dia salat. Dan fokus utama dalam hadis itu, para ulama hadis menilai syarat yang paling utama ditekankan ialah at-tama'ninah. Pergerakan salat betul, rukun dia, tapi dalam hadis tu Nabi kata, kemudian kamu rukuk hatta tatma'inna raki'an, sehingga kamu betul-betul tenang dalam rukuk kamu. Kemudian kamu bangkit daripada sujud sehingga kamu betul-betul berdiri. Kemudian kamu sujud, turun sujud sehingga kamu betul-betul hatta tatma'inna sajidan, kamu betul-betul sujud, tenang dalam sujud kamu. Sehingga Nabi hajar semua sekali, ulanglah begitu pada setiap rakaat kamu. Pertama, jaga pergerakan salat kita. Dari sudut takbir, dari sudut qiyam, dari sudut rukuk, iktidal. Jangan laju. Kita tengok zaman sekarang ni orang berlumba-lumba dengan salat tarawih. Apa makna dia? Dia nak pergi mana? Dia nak pergi mana? Nak pergi berlumba pergi solat tarawih. Nak kejar kedai colek, kedai rojak. Lepas daripada tu, kita siap 9 suku siap ada. Kawan ni kata aku 9.5 siap ada. Kawan ni kata aku 9.45 siap ada. Nak pergi mana? Kita sedang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kita pun sedih tengok kadang-kadang. Tahun ni tak keluar berita. Ada lagi ke tak? Hak semayang macam roket tu. Ada. Masih ada. Allahul Musta'an. Jangan kejar. Bilangan rakaat jangan kejar. Kita kejar macam mana kualiti salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bilangan rakaat tak banyak. Seringan-ringan salat malam ni 2 rakaat berjadi dah. Cuma nak panggil salat tarawih, tak panggil salat tarawih, ikut demo lah, nak panggil apa pun tak apa. Cuma ni kata qiyam Ramadan ni berlaku dengan 2 rakaat pun boleh dah salat malam ni. Dalam Ramadan ke di luar Ramadan, 2 rakaat yang lebih, orang panggil yang dirinya lama, rukuknya istimewa, sujudnya lebih disukai daripada banyak rakaat yang laju atau yang tidak ada tamakninah padanya. Yang kedua, mengagungkan Ramadan, mengagungkan salat itu sendiri ialah dengan menjaga bacaan dalam salat. Jaga betul-betul bacaan dalam salat. Sebab dia adalah wahyu. Dan bukan sekadar di luar salat. Quran ni kena baca betul-betul. Quran ni baca betul-betul. Dalam Facebook saya, sehari 2 ni duk kali tengok Syekh, nama dia Aiman Suwaid. Dalam rancangan dia, dia rancangan tandingan baca Quran antarabangsa. Dia dengar bacaan seluruh orang Islam, Syekh akan semak bacaan dia. Apa dah Facebook dia. Banyak dah orang itu share. Sahabat saya Ustaz Syazani pun dia share. Dia apa? Hari ni keluar lagi seorang wanita Indonesia, Qanat Sadul Fadaiyah. Sad Fadaiyah. Dia baca Quran, lagu dia berlebih. Yang lagu tu gak siapa Syekh Teguh, dia kata apa? Anzalallahu al-Qur'ana liyakuna dusturan lil bashariyah wa laysa adatut tarb. Allah turunkan Quran ni menjadi dustur, perundangan, perlembagaan bagi manusia, bukan sebagai ganti untuk pukulan gendang. Allah turunkan Quran sebagai panduan petunjuk, bukan untuk ganti paluan gendang. Kita semayang macam dengar orang menyanyi.
Nah, ada seorang minggu lepas dia baca Afghanistan baca depan Syekh. Sedap memang kita dengar sedap dia ni baca. Kalau duduk pak kita tu memang tahap level tinggi dah lah orang ambil jadi tok imam. Dia tarik punya tarik sapalah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'. Oh, berhenti situ. Ujibu da'watad da'. Berhenti lagi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita dengar syahdu dia baca. Dia tekan ayat hak tepat. Jiwa dia berasut. Dia tekan juga situ. Ujung Syekh tu kata, wahai anak anda, kenapa kamu berhenti situ? Dan kenapa kamu ulang situ sampai 3 kali? Sedangkan Allah hanya menyebut sekali saja. Dia kata, Allah hanya menyebut sekali. Kamu ulang sampai 3 kali. Kenapa? Dan kenapa kamu berhenti situ? Sedangkan para imam kita waktu baca tak ada berhenti situ. Dia kata, bacalah Al-Quran seperti mana bacaan imam. Janganlah kamu baca Quran seperti penyanyi-penyanyi yang tujuan dia untuk mengalirkan air mata manusia, kata mendatang. Lebih kurang macam itulah perkataan syekhnya. Tapi dia tegur. Sehingga syekh kata, aku berlepas diri daripada bacaan seperti ini. Syekh Aiman Suwaid. Quran ni agung. Bukan untuk kita main-main dengannya. Kalau orang marah dengan isu stalking kalimah Allah sepatah je. Kita dengan Al-Quran, kalau kita buat main-main, patut lagi kita malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah Quran. Lepas tu lah untuk teguran kita semualah. Saya sendiri pun, bila kita nak jadi imam, saya ni kadang-kadang waktu kita nak jadi takmir tarawih, saya pegang telefon saya untuk sembang bacaan Quran. Takut-takut tu. Tapi kalau solat fardu tak pegang lah, sebab hadis yang ada tu pasal Aisyah radhiyallahu anha tu pasal baca Quran mushaf tu solat sunat saja. Solat fardu ada yang kata boleh, tapi saya suka untuk kita buat yang sempurna lah dalam solat fardu. Dalam bab solat ni, kalau bab bacaan solat, oleh kerana waktu tarawih tu orang nak panjang dan sebagainya, kita pun tengoklah. Tapi pastikan apa yang kita baca tu betul-betul kita memang boleh baca. Dalam bab waktu kedua, kalau waktu tak pegang Quran, saya akan hanya pilih ayat yang betul-betul familiar. Walaupun kadang-kadang berlaku juga kesalahan, tapi itu mungkin tengah-tengah baca kita jadi blank. Tapi asasnya Quran kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang kamu mudah daripada Al-Quran. Sehingga bila kita nak pilih ayat-ayat untuk kita jadikan bacaan solat, cari ayat-ayat yang kita familiar dan kita sudah pun semak dengan guru-guru kita. Pasal apa? Kita sedang bermunajat ke hadapan Allah. Kita patut rasa malu kalau kita baca ayat-ayat Allah di hadapan Allah dengan cara sambil lewa. Kalau boleh kita baca, saya ambil ayat faqra'u ma tayassara minal Quran. Kalau orang belah semayang belakang saya, ustaz ni asyik baca ayat ni je, dia akan tahu. Kalau Ustaz Faiz dia semayang tu kena dengan Muhammadur Rasulullah, berhenti dia kata. Tak ada orang lain dah baca ayat ni, Ustaz Syimi yang baca. Minat sangat dia Muhammadur Rasulullah. Memang tu ayat kita familiar. Ada beberapa ayat-ayat saya yang saya katakan kalau kita jadi imam, kita boleh. Pasal apa? Kita dah, orang panggil apa? Reserve ayat-ayat tu betul-betul yang memang kita kata lancar dia macam Al-Fatihah. Duduk situ. Tak banyak pun. Kita bukan kuat ingatan juga. Cuma kerana kita tak nak salat dalam keadaan kita, orang panggil, melakukan kesalahan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita ada ayat yang kita lancar, kita baca ayat kita lancar. Walaupun sifat ulang-ulang. Orang tua dulu baca surah pendek, surah lazim. Waktu hak dia pandai. Ahlan wa sahlan.
Kerana kita mengagungkan qadar salat, qadar Al-Quran, mengagungkan waktunya kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nak training tak ada masalah, tapi bukan waktu utama. Kita nak solat kita sendiri baca Quran, tak ada masalah. Bulan-bulan lain kita duk train, tak ada masalah. Tapi bila waktu masuk bulan Ramadan, kalau sekaya di sekolah, kita training. Dekat sekolah, kita training. Tapi training kita sebelum Ramadan. Anak-anak murid kita, bulan-bulan Ramadan, dah saring nama. Hak mana itu? Okay, buat training, preparation. Bulan Syaban, dah prepare. Baca depan ustaz. Baca. Okay, ayat ni je awak jadi imam nanti dalam Ramadan. Kita pun lepas Ramadan, tu pun kukak kita teguh macam tu. Tapi, kita nak yang terbaik untuk Ramadan. Mengagungkan Ramadan dengan sifat ibadat yang paling sempurna. Saya waktu duduk di Madinah ada orang Cina, seorang Cina. Orang Cina ni bila masuk dalam tengah-tengah jalan tepi hotel di Madinah, dia tahan. Saya tak kenal dia, dia tak kenal saya. Tapi tahan, dia nak apa semua, tiba-tiba dia baca Fatihah. Kita pun dia suruh cek bacaan Fatihah dia rupanya. Jadi kalau kita nak cek bacaan ni mudah je. Nak boleh ke bacaan memang ada orang baca dengan disiplin. Disiplin apa? Disiplin ilmu qiraati, tajwid dan sebagainya. Begini. Sampai akhirnya dia boleh baca sendiri. Ada orang lagu tu. Ada orang, dia tak lalu metod tu. Metod dia betul-betul metod talaqi. Ambil daripada mulut Tok Guru. Tok Guru baca, dia ikut. Kalau tengok mushaf, sepatah haram dia tak faham. Dia tak reti baca. Dan salah seorangnya Nabi SAW. Tapi dia ambil bukan dengan bacaan. Dia ambil musyafah daripada guru dia. Tok Guru baca, dia dengar. Kemudian dia ikut bacaan tu dan dia semak balik. Nabi SAW, itulah cara Nabi baca dengan Jibril alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nabi cepat-cepat nak ikut Jibril ni, takut terlupa ayat ni. Allah Taala kata jangan cepat nak ikut dia. Dengar dulu sampai habis. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila dia selesai dah baca, kamu ikut bacaan dia. Dia panggil secara musyafahah. Ramai orang hafiz Quran di Afrika sebagai contoh. Ambil dengan Tok Guru, hari ni muka surat apa ambil. Ada orang setengah tulis di papan lu, hari tu baru boleh. Dia tak reti apa-apa Quran mushaf ni, tak ada pun dia. Dia hanya ambil satu muka surat demi satu muka surat. Tok Guru baca, dia pun tulis. Tulis. Lepas tu dia ulang bacaan tu, Tok Guru kata, okey, lulus pergi ngapa Quran. Lepas habis ngapa, dia pun semak dengan ustaz. Lulus dah bacaan tu. Ambil muka surat baru, padam muka surat lama. Tok Guru dia baca pula muka surat baru. Dia tulis pula Tok Guru dia tulis. Dia bagi kaedah musyafah. Kita ambil daripada lisan atau lidah Tok Guru. Kita boleh juga lagu tu. Tapi tak adalah kata tu kita ambil satu muka surat. Tak semestinya tu jumpa siapa-siapa. Hari ni ustaz mana kita mari? Ustaz, hari ni saya baca satu muka surat. Saya tak tahu betul ke salah. Boleh tak ustaz cek satu muka surat ni untuk saya? Saya mau. Atau jumpa kawan kita, dia memang kita tahu dia ahli Quran pandai. Saya mau. Pagi kelah tadarus, saya duduklah di surau Taman Dagang. Pagi-pagi kita duduk baca, ada satu halaqah. Saya kita tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak fokus. Duduk dengar baca panjang pendek, tukar huruf macam-macam. Tak boleh nak itu. Ya Allahu Akbar. Kita kata alangkah manusia ni orang panggil bermudah-mudahan dengan kalam Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ambil serius. Ayat Quran ni kita baca, kita semak. Bacalah. Saya suka bagi tahu anak murid saya di tahfiz. Budak-budak tahfiz ni kadang-kadang dia suka gopoh ngapa. Dia gopoh ngapa. Baru baca 2-3 kali ni memang dia cepat sangat nak ngapa.
Bila semok dekat pagi tu, berterabur salah. Bila dia dah salah, kita nak ubah yang dia dah hafal, payah. Sebab dia dah hafal dengan sifat yang salah. Dia kena buang dulu memori salah tu, kemudian ganti hak memori betul. Proses tu lagi payah berbanding hafal daripada zero. Sebab bayangan tu akan datang kepada dia. Jadi itu juga cara dia, kita betulkan betul-betul bacaan sebelum kita menghafal. Kita stop ngapa itu. Kita suruh ulang balik. Baca balik dengan guru. Kemahiran membaca kadang-kadang lebih utama daripada kemahiran menghafal. Supaya kita membaca dengan benar. Itu termasuk dari ta'zim kita kepada Al-Quran. Kita tak nak ubah satu huruf pun dari Quran. Walaupun kita kata saya tak sengaja Ustaz, saya baru belajar Ustaz. Itu. Tapi bukankah sifat tak sengaja tu kita boleh rawat, boleh ubah. Maknanya sebelum daripada semok dengan Ustaz ni, awak semok dulu dengan kawan. Baca dulu betul. Ataupun Ustaz, saya nak ngapa? Saya tak start lagi hafal. Saya nak cek je dulu bacaan saya. Cek bacaan dan kemudian hafal. Hafal yang kita sudah betul-betul baca. Kerana ia termasuk dari ta'zim, mengagungkan Al-Quran dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla, Tuhan pemiliknya atau Tuhan yang kalamnya lah itu adalah Al-Quran. Beribadahlah dalam Ramadan dengan sifat ibadat yang benar. Itu baru bab qiyam kita, bab bacaan Quran kita. Walaupun kita tahu waktu-waktu dalam Ramadan ni banyak jugalah yang kita kena istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga puasa kita. Buat puasa tu mungkin orang faham laku, tapi tetap juga puasa pun kena betul-betul. Berapa ramai orang yang beribadat di bulan Ramadan dengan puasa, dia tidak dapat dari puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Berapa ramai orang qiyam di tengah-tengah malam, dia tidak dapat daripada pahala qiyam dia melainkan letih dan mengantuk. Pasal apa? Sebab kita tidak meletakkan ta'zim, kedudukan ibadat di hadapan Allah seperti mana kita menghadap raja kepada segala raja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Dan bulan ni lah kita sebagai orang belajar, terutamanya orang sunnah lah, bulan ni lah kita banyak menyibukkan diri dengan Al-Quranul Karim. Kalau bulan-bulan lain kita sibuk dah, bulan ni kena berganda-ganda lagi sibuk kita dengan Quranul Karim. Kalau saya pagi-pagi kuliah tafsir kita, satu biasa hari kita baca satu muka surat, bulan Ramadan kita baca 2 muka surat. Kita pimpin bacaan dan sebagainya. Itu sebahagian. Tapi saya sangat bahagia kalau ada bapak kita ni mari, Ustaz tolong saya mau bacaan saya. Atau pergi kat sekolah saya di Ampang tu, tengah-tengah petang, dah budak-budak balik dah. Ataupun tanya, Ustaz hari ni Ustaz free dah, saya mau bacaan. Sopan, tak ada masalah. Marilah. Ataupun telefon, Ustaz saya nak tu. Tapi kalau Ustaz tengah sibuk jangan marahlah pula. Orang mudah-mudah mari depan, kata telefon kadang-kadang tak angkat. Hanya Ustaz free ke hari ni, saya mau bacaan. Contoh. Bukan Ustaz ni saja, Ustaz-Ustaz lain pun jumpa Ustaz Fahir, Ustaz saya mau bacaan boleh. Apa tu Ustaz lain? Orang yang kita boleh baca depan dia, orang boleh kita. Agar kita meletakkan agungnya dia, bukan benda main-main. Kalau lagu kita pitching pun orang gelak kat kita. Tiba-tiba Quran ni, melainkan kita ni memang lidah kita memang tak boleh nak buat apa dah, habis dah. Memang itulah cara kita. Hak terbaik dah baca dah. Itu pun selepas daripada usaha kita macam-macam. Jadi mengagungkan Ramadan bukan sekadar pada kata-kata, tapi sifat ibadah kita di dalamnya kita buatlah betul-betul. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, memberikan taufik kepada kita, mengampunkan dosa-dosa kita dan mengejar Ramadan yang masih berbaki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala taufikkan kita. Itu sajalah yang dapat kita sebut pada malam ni. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik dari kekurangan saya. Semoga Allah Taala memberikan kefahaman kita dalam bab agama
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua, ya, untuk sama-sama menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya itulah, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.